Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Apa khabar semua? Hari ini kita nak cerita sikit tentang Microlino. Microlino ni satu produk yang cukup menarik. Kalau awak tengok kereta ni mungkin awak pernah nampak. Kereta ni nampak macam kereta bubble car daripada Messerschmitt dan juga daripada Italy, mana masa selepas Perang Dunia Kedua lah. BMW juga pernah buat kereta yang macam ni lah kan. Kereta micro ni adalah satu produk yang dilakukan masa lepas Perang Dunia Kedua, sebab pada masa itu sumber-sumber asli agak berkurangan. Jadi besi pun kurang, aluminium pun kurang, semua logam berkurangan, tayar, getah pun berkurangan. Jadi syarikat-syarikat di Eropah mula menghasilkan kereta-kereta kecil, dan disitulah lahirnya teknologi kereta kecil, terutamanya di Italy lah. Di Italy, di mana mereka memang terus meminati kereta kecil sampailah ke sekarang. Seperti kita tengok Fiat masih lagi ada, Fiat yang 500 tu, yang kecil tu. Jadi bila kita tengok kereta ni, kita tengok ianya sebuah kereta yang mungkin kecil, ada seorang rasa tak selamat. Tapi di Eropah benda ni dah jadi popular dah lama, sejak seperti saya cakap lah, lepas Perang Dunia Kedua. Dan saya rasa Microlino ni yang bakal dilancarkan tak lama lagi. Saya rasa lah 2-3 minggu lagi kereta ni akan dilancarkan. Dan berbeza dengan kereta-kereta konsep lain yang kita pernah nampak sebelum ni. Saya tak pernah carry cerita Microlino ni sebab saya pun masa tak berapa pasti sangat. Tapi baru-baru ni saya masuk dia punya YouTube channel dan saya nampak dah ada kilang dah siap, dah pasang dia punya assembly line, dan dah ada gambar kereta tengah dihasilkan dekat dia punya assembly line. Jadi benda ni dah tak lama lagi akan keluar lah. Dan kereta-kereta macam ni saya rasa akan menjadi sangat popular di Eropah terutamanya. Ini kerana bandar-bandar di Eropah ialah bandar-bandar lama dan mempunyai jalan-jalan yang kecil, dan mereka juga memerlukan kenderaan yang kurang mencemar, yang maksudnya tak ada exhaust lah. Tak kira lah orang nak cakap dia punya pencemaran tu dekat tempat stesen janakuasa ke apa, itu kau punya pasal lah. Tapi janjinya dalam bandar kita dah tak ada asap. Jadi dalam pekan-pekan yang sempit di Eropah ni, kota raya mereka kadang-kadang memang sempit-sempit. Jadi penggunaan teknologi elektrik untuk kereta-kereta kecil ni akan membantu membersihkan bandar raya mereka. Dan juga kereta-kereta kecil ni macam skuter ni semua bising kan. So bila banyak dia buzzing noise semua, very noisy ya. So dengan menggunakan kereta elektrik macam ni, saya rasa ia akan juga membantu mengurangkan kadar bunyi bising dalam pekan-pekan mereka, dan saya rasa ini akan menjadi lebih popular di masa depan. Nah, apa kena mengena pula benda ni dengan Malaysia? Well, bila kereta ni kecil, dia tentu akan harga lebih mampu milik lah. Sebagai contoh, kereta Microlino ni mempunyai bateri sekitar 10 kW sahaja. Tapi walaupun bateri dia kecil 10 kW, setengah-setengah plug-in hybrid mempunyai bateri lebih besar daripada itulah. Tapi disebabkan kereta ni sangat kecil, daripada 10 kW tu dikatakan boleh mencecah sekitar 170 km. Itu satu jarak yang sangat jauh lah. Maksudnya 1 kW boleh pergi sampai 17 km. Jadi ini penting idea ni kerana bateri kereta elektrik ni dia berat. Jadi bila dia berat dan jadi besar, dia akan memerlukan tenaga yang banyak juga nak bawa bateri itu sendiri. Jadi dengan menggunakan bateri yang kecil, dia punya kadar kecekapan tenaga dia meningkat dengan secara mendadak, sebagai contoh untuk kereta ni lah. Jadi kalau kita bayangkan, katalah kereta ni, saya tak tahu berapa harga dia nak jual lah, tapi kita tengok di China, contohnya Wuling Hongguan, yang itu harga dia murah lah, bawah daripada RM20,000 di China lah. Dan di Indonesia apa dia kata dia nak bawa, kemungkinan mungkin dijual pada bawah RM20,000. Jadi bila kita sembang dengan kawan-kawan dalam industri otomotif, dia kata mungkin pembeli-pembeli di Malaysia ni mungkin kurang berminat dengan kereta-kereta kecil macam ni. Saya kata, betul ke itu? Adakah itu satu kenyataan ataupun hanya sesuatu yang kita andaikan? Saya bertanya begini, kerana kalau kata kita diberi pilihan antara membeli sebuah kereta elektrik yang kecil yang macam ni pada bawah RM20,000 ataupun membeli sebuah motosikal yang agak selesa lah untuk kita ulang alik kerja, katalah harga dalam RM10,000, manakah yang akan jadi pilihan kita sebenarnya kalau kita hendak? Adakah ramai orang akan simpan duit sikit untuk beli kereta yang bawah RM20,000, yang kecil-kecil macam Wuling Hongguan, macam Microlino ni, ataupun adakah mereka akan terus menggunakan motosikal? Bayangkan juga, kalau dengan 10 kW kita boleh pergi 170 km. Jadi macam mana kadar penggunaan bahan api dia ataupun kos dia. Jadi kita tahu kalau kita dalam band 4 ataupun band yang paling tinggi ataupun kos elektrik paling mahal daripada TNB, harga 1 kW adalah 57 sen. Dan kereta ni 1 kW boleh pergi 17 km. Jadi kita kira 60 sen lah. 60 sen bagi 17 berapa? 3 sen lebih je per kilometer.
Boleh dapat ke kadar penggunaan yang sama kurang macam itu kalau kita menggunakan kapcai sekalipun? Saya tak pasti. Saya tak ada off the top of my head harga kos pengangkutan atau kos bahan api untuk kapcai. Tapi saya rasa ini satu pilihan yang mungkin membuatkan kita terfikir sejenak. Kereta ni menggunakan 10 kilowatt untuk pergi 170 km. Maksudnya kalau kita charge setiap hari kat rumah RM5.70, 170 km. Untuk kebanyakan orang tu 2 hari kerja tau. Kalau you duduk jauh lah, 170 km maksudnya nak pergi kerja 80 km, balik 80 km. Kalau you pergi kerja tak sampai 30 km, itu 4 hari boleh pakai, 5 hari pun boleh pakai. Jadi dia punya harga dia dah sama macam harga kapcai je, dia punya in terms adanya bahan api. So adakah ini akan buatkan kita terfikir, dan ini ada bumbung. Mungkin aircon tak ada ke apa, saya tak tahulah. Tapi benda ni semua kita boleh usahakan lah kan. Tingkap boleh buka ke, pasal kipas ke, zaman dulu-dulu punya style kan. Tapi kalau diberikan pilihan dengan sebuah kenderaan yang bertutup, berbumbung, yang boleh menawarkan kos lebih kurang sama dengan kapcai, mungkin tak boleh selit, tak boleh menyelit, tapi kita dilindungi daripada hujan. Pasal Citroen juga ada menghasilkan ataupun menghasilkan produk macam ni. Jadi Citroen punya produk ni pun bateri kecil juga. Yang tu lagi kecil tak salah, 5 ke 6 kilowatt saja bateri dia. Yang tu boleh bergerak dalam 60 km. Tapi similar idea untuk dalam bandar, untuk delivery, untuk ulang-alik kerja. So benda-benda macam ni saya rasa akan menjadi salah satu yang baru dalam dunia otomotif, kerana saya rasa kita punya habit ataupun kebiasaan kita juga akan berubah dengan adanya kereta elektrik ni. Dan saya tengok anak-anak muda kita sekarang pun banyak yang tidak begitu berminat kepada kereta, ataupun hanya berminat kepada kereta sebagai sekadar pengangkutan. That's why ada juga di kalangan kawan-kawan anak saya yang masih belum ada lesen walaupun dah melebihi umur 18 tahun. Kita dulu 18 tahun je mesti berebut, bising dengan mak ayah lah nak minta duit ambil lesen kan. Dia orang tak kisah sangat pasal to them it's just transportation point A to point B. Dan dengan anjakan ke dunia elektrik ni, dia dijangkakan benda ni akan menjadi lebih merebak. Sebab kereta elektrik, ramai juga antara syarikat-syarikat kereta yang berasa ini tidak cukup unik lah. Itu mungkin pasal dia orang belum fikirkan macam mana nak buat dia unik, tapi dia rasa macam mungkin lah, dia ingat pasal ada motor elektrik kan, jadi mungkin dia rasa kereta elektrik macam mesin basuh, macam white goods lah, so tak ada keinginan. Jadi macam mana, apa you rasa? Kalau boleh lah, saya nak minta sikit, saya buat satu poll dekat kita ni community page. Kalau boleh kawan-kawan pergi tolong jawab kat situ, adakah anda akan membeli kereta-kereta yang bawah dengan kecil yang macam ini, yang punya bateri kecil dan range bawah 200 km pada harga yang mungkin bawah daripada RM30,000, microcar elektrik? Adakah anda akan membelinya atau memikirkan untuk membelinya jika ini ditawarkan di Malaysia? Sampai situ je video kita kali ini. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan member, dan kalau boleh tekan juga butang subscribe dan juga butang loceng untuk mendapat makluman bila kita membuat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.